bicara di bawah sarang burung tempua. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dewan yang dirahmati sekalian. Bertemu lagi kita di dalam gelanggang Forum Ilmiah Perdana Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2023 yang bertempat di Dewan Hamka Al-Kubra, Kuala Lumpur. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini dapat kita bersama-sama menimba ilmu hubung kait penghayatan akidah, ibadah dan akhlak berpandukan akhlak mulia dan sunnah Rasulullah SAW sebagai khalifah dalam kehidupan seharian. Bersama 3 div panel kehormat kita, jadi mari saya perkenalkan anda dengan penceramah kita pada hari ini. Untuk berkaitan dengan akidah, Saudari Nurzeti Aisyah akan mengendali ceramah kita pada hari ini. Beliau merupakan doktor keluaran Universiti Malaya dalam bidang ilmu dan wahyu. Untuk bidang ibadah pula, kita akan bersama dengan Saudari Natasha Syaira. Beliau merupakan penceramah bebas yang terkemuka dan disegani di negara kita. Akhir sekali, kita akan mendengar Saudari Nur Fatini Izzati yang akan menjelaskan berkaitan antara sunnah Rasulullah SAW dengan akhlak dalam kehidupan seharian kita. Beliau merupakan doktor keluaran Universiti Al-Azhar dalam bidang pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi, tanpa membuang masa lagi, mari kita sama-sama mendengar perkongsian ilmu dan diharapkan semua agar dapat menghormati majlis ilmu kita pada hari ini dengan cara memastikan telefon anda dalam keadaan silent mode. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menjemput Saudari Nurzeti Aisyah selaku panel kita yang pertama bagi menjelaskan dalam bidang akidah. Soalan kami yang pertama, pada masa ini, kebanyakan Muslim mengesahkan identiti mereka sebagai seorang yang memeluk agama Islam kerana mereka telah pun mengucapkan 2 kalimah syahadah. Tetapi apa yang menjadi permasalahannya adalah apabila mereka tidak mempraktikkan ajaran Islam yang sebenar. Pada pendapat saudari, bagaimanakah kita sebagai seorang Muslim yang bertanggungjawab dapat membantu golongan ini agar masalah tersebut dapat diatasi? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Aisyah. Sebelum saya memberikan pendapat saya mengenai cara untuk mengatasi masalah tersebut, mari kita lihat terlebih dahulu apakah itu akidah. Akidah secara umumnya adalah satu kepercayaan dan keimanan yang dipegang oleh manusia. Apabila akidah dipadankan dengan Islam, kepercayaan dan keimanan ini perlulah dipegang dengan kuat dan bersungguh-sungguh agar ia selamat dan tersemat teguh dalam jiwa kita dan tidak akan goyah walaupun dengan berbagai cabaran yang mendatang. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang kepentingan menjaga akidah melalui firman-Nya dalam surah Al-An'am yang bermaksud orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah dan petunjuk. Seperti yang kita ketahui, Al-Sunnah merupakan sumber akidah yang kedua dalam Islam. Al-Sunnah merupakan satu dalil terpenting dalam menetapkan dasar-dasar keyakinan Islam. Manakala akidah pula merupakan tunjang paling utama dalam pembinaan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Malik memetik satu hadis yang menerangkan pentingnya hidup bersandarkan amalan sunnah. Dalam hadis itu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kamu tidak akan tersesat selamanya, selama berpegang teguh dengan kedua-duanya itu, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Jelaslah bahawa pentingnya pegangan kepada Al-Sunnah dalam mencorakkan akidah seseorang Muslim agar menjadi seorang insan yang bertakwa. Kembali kepada soalan saudari Aisyah sebentar tadi, iaitu tentang kalimah syahadah. Baiklah, jika kita teliti semula, mengapakah masih ramai umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam yang sebenar, walaupun mereka sudah pun mengesahkan identiti mereka sebagai seorang Muslim melalui 2 kalimah syahadah. Sebenarnya, terdapat beberapa syarat dan tuntutan kepada kesempurnaan kalimah syahadah itu sendiri. Antaranya ialah ilmu. Oleh itu, seseorang itu haruslah mengetahui maksud syahadah ketika melafazkannya. Baiklah, sebelum itu, mari kita bersama-sama mengucapkan 2 kalimah syahadah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Alhamdulillah. Jadi, maksud dua kalimah syahadat ini perlu diambil tahu dengan yakin dan benar. Kejahilan dalam memahami maksud kalimah syahadah akan menyebabkan apa yang diucap tidak difahami dan menyebabkan manusia menyimpang daripada maksud sebenar. Seterusnya ialah keyakinan. Ini adalah syarat yang sangat penting kerana keyakinanlah seseorang itu akan terhindar daripada sebarang keraguan dan memeluk Islam dengan penuh kepastian. Dengan ini, tiada masalah bagi mereka untuk terus mendalami ilmu-ilmu agama untuk memperkukuhkan lagi iman mereka. Baiklah, setelah meneliti dari pelbagai sudut dan aspek-aspek akidah, saya berpendapat bahawa usaha dan jalan penyelesaian yang boleh kita lakukan adalah pertamanya dengan memberi nasihat dan teguran secara baik. Jika kita lihat semula kepada cara Rasulullah menyampaikan dakwah ketika berada di Mekah, umum kita mengetahui bahawa Rasulullah berdakwah secara sulit selama 3 tahun. Nabi Muhammad SAW mengajak masyarakat Mekah untuk tidak menyembah berhala. Meskipun saat itu banyak yang menolak agama Islam, tetapi Rasulullah SAW tetap gigih dalam berdakwah. Dakwah secara sulit yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membawa beberapa orang memeluk agama Islam iaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Talib dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-125 yang membawa maksud, "Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui." Pengorbanan Rasulullah ini membuktikan bahawa pentingnya untuk kita memujuk dan meyakinkan mereka dengan menggunakan laras bahasa yang baik agar mereka dilembutkan hati untuk kembali kepada fitrah semula jadi mereka dan terus berusaha untuk memperbaiki serta memperkukuhkan akidah mereka. Jika ditinjau dari sudut yang lain pula, kita juga boleh mengajak mereka untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan oleh penceramah-penceramah bebas untuk menambahkan lagi ilmu penguasaan mereka terhadap bidang akidah. Sabda Rasulullah SAW, "Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahawa dengan usaha yang tidak putus-putus untuk menuntut ilmu Allah, nescaya Allah akan mempermudahkan jalan bagi mereka ke syurga Allah. Betapa mulianya ilmu apabila dituntut dengan ikhlas. Apa lagi gambaran yang lebih mulia adalah apabila Nabi SAW mengibaratkan bahawa perjalanan menuju majlis ilmu pun sudah mampu membawa seseorang itu ke syurga. Jika berjalan kepada ilmu sahaja pun sudah begitu tinggi kelebihannya, apatah lagi bagi mereka yang menekuni, mempelajari, menghayati dan beramal dengannya. Inilah kemuliaan dan fadilat ilmu. Usaha yang dilakukan ini dapat menggalakkan mereka untuk bertanyakan soalan-soalan mengenai kemusykilan mereka terhadap sesuatu perkara agar akidah mereka dapat lagi diperkukuhkan. Selain itu, majlis ilmu yang sentiasa dihadiri oleh pelbagai lapisan masyarakat yang kesemuanya mempunyai latar belakang yang berbeza dapat mencipta satu suasana di mana kita boleh berkongsi cerita dan pengalaman kita agar dapat mengukuhkan lagi ukhuwah sesama Muslim, merenung kembali dosa-dosa yang telah dilakukan seterusnya, membimbing satu sama lain untuk mencorakkan peribadi yang unggul. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Zeti atas penjelasan yang sungguh mantap berkaitan dengan akidah sebentar tadi. Diharapkan para hadirin dapat mengambil pelbagai iktibar berkaitan dengan ibadah berpandukan Rasulullah SAW. Baik, mari kita lihat dari aspek ibadah pula. Diminta panel kedua kita, Natasha Syahira, untuk huraikan apakah maksud ibadah dan cuba Encik kongsikan
Apakah isu-isu yang berbaur dalam kalangan masyarakat berkaitan dengan ibadah ini? Terima kasih saudari pengerusi majlis. Jadi, apa itu ibadah? Secara keseluruhannya, ibadah ialah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah, mengikut peraturan, melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ibadah dalam Islam adalah berlainan sama sekali dengan konsep dan amalan agama-agama lain atau kepercayaan lain. Ianya bukan perbuatan mengasingkan diri, ianya juga tidak terbatas kepada tempat-tempat tertentu sahaja atau hanya dilakukan melalui perantaraan orang-orang tertentu. Konsep-konsep seperti ini tidak wujud di dalam syariat Islam. Namun demikian, pengaruh konsep asing ini telah dapat juga meresap ke dalam kehidupan sebahagian besar daripada masyarakat Islam. Oleh itu, timbullah pelbagai tanggapan terhadap ibadah. Ada yang menganggap ibadah itu hanya tertumpu kepada solat, puasa, zakat dan haji sahaja. Terdapat juga di kalangan umat Islam yang mengaku beribadah kepada Allah, tetapi tindak tanduknya menunjukkan bahawa ia melaksanakan ubudiyah kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Malah terdapat juga orang yang berpendapat bahawa ruang lingkup ibadah itu tidak ada kaitan langsung dengan urusan masyarakat, terutamanya dalam bidang politik dan pemerintahan. Semua ini adalah tanggapan-tanggapan yang salah. Mungkin saudari boleh perincikan lagi apakah masalah yang sedang berlaku dalam kalangan remaja soal ibadah ini? Baik, dari pemerhatian saya, antara masalah yang wujud ialah pelajar atau golongan remaja pada masa kini cenderung untuk mengambil ibadah solat sebagai perkara yang remeh. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa mereka masih muda dan boleh bertaubat di kemudian hari. Oleh itu, mereka tidak ada perasaan takut akan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, saya dapati bahawa pelajar atau remaja lebih mementingkan hal duniawi sehingga tidak syakna akan amalan akhirat. Sebagai contoh, pelajar mengejar pencapaian akademik sehingga alpa untuk melakukan kewajipan mereka sebagai seorang hamba Allah. Saya tidak maksudkan bahawa pelajaran itu tidak penting. Pelajaran juga merupakan satu ibadah, namun kita hendaklah mengimbangkan dunia dan akhirat agar kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Tirmizi, perkara pertama yang akan dihisap pada diri seorang pada hari akhirat daripada sekalian amalnya ialah solatnya. Jika solatnya baik, maka dia akan berjaya dan menang. Jika solatnya rosak, maka dia akan rugi serta menyesal. Selain daripada itu, saya dapati bahawa ibadah puasa juga merupakan ibadah yang diremehkan oleh golongan remaja dan para pelajar. Hal ini adalah kerana mereka sering membeli alasan bahawa mereka penat dengan aktiviti seharian mereka seperti kelas dengan cuaca yang terik. Sedangkan Nabi Muhammad pun berpuasa ketika berperang, jadi apakah alasan kita lebih berat? Adakah alasan kita lebih berat untuk tidak berpuasa? Bolehkah saudari kongsikan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah yang telah disebutkan sebentar tadi? Baik, antara cara-cara untuk membendung masalah ini ialah ibu bapa mainkan peranan penting dalam membentuk anak mereka menjadi hamba Allah yang taat. Bab kata pepatah Melayu, melentur buluh ialah dari rebungnya. Jika anak-anak diterapkan dengan kepentingan ilmu fardu ain dan kifayah sejak kecil lagi, maka insya-Allah mereka akan membawa ajaran dan didikan itu sehingga mereka dewasa kelak. Di samping itu, para guru di sekolah memainkan peranan penting juga dalam menyampaikan ilmu agama dan menekankan kepentingan ibadah terhadap Allah Subhanahu Taala. Hal ini adalah kerana para pelajar menghabiskan kebanyakan waktu mereka di sekolah. Jadi, mendidik pelajar dengan keutuhan agama merupakan tanggungjawab guru. Guru hendaklah mendidik mereka apakah ganjaran mereka jika mereka taat dan beribadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah azab yang akan diperoleh jika mereka melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan lagi, pada pandangan saya, pihak sekolah boleh mengadakan kempen atau ceramah agama yang disampaikan oleh agamawan yang bijak menarik perhatian orang ramai. Dengan ini, insya-Allah, konten ceramah yang disampaikan akan menyentuh hati para pelajar. Jadi, natijahnya, ibu bapa
Guru serta pihak sekolah merupakan tonggak utama dalam membentuk seorang individu pada peringkat awal untuk melahirkan insan yang mentaati perintah Allah dengan melakukan ibadah yang dituntut agar dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, terlalu banyak input yang boleh kita ambil dan jadikan pengajaran dalam kehidupan seharian kita berkaitan ibadah. Diharapkan semua umat Islam tanpa mengira di mana anda berada agar sentiasa bersemangat dalam menunaikan ibadah. Seterusnya kita beralih pula kepada saudari Nur Fatini Izzati. Baiklah, saudari, persoalannya, apakah akhlak Rasulullah SAW yang dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan seharian? Ingin rasa makan kari bersama green tea. Girang rasa tak terperi bertemu tuan-tuan yang baik budi. Alhamdulillah, terima kasih buat saudari moderator yang lembut berbicaranya. Baiklah, hadirnya saya di sini dengan berlapang dada akan menceritakan berkenaan akhlak mulia baginda sallallahu alaihi wasallam yang juga terkenal dengan gelaran uswatun hasanah. Sedang dewan yang saya muliakan, tahukah kalian bahawa Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran, hadis riwayat Muslim. Ini meliputi sifat dan akhlak mulia seperti malu, mulia, berani, menepati janji, ringan tulang, cerdas, ramah, sabar, memuliakan anak yatim, suka tersenyum, jujur, pandai menjaga diri, pemaaf dan berjiwa bersih. Ibnu Qayyim menyatakan bahawa Nabi Muhammad mempunyai sifat takwa yang mendalam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat luhur. Takwa kepada Allah dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya, manakala akhlak mulia dapat memperbaiki hubungan sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, takwa kepada Allah akan melahirkan cinta seseorang kepadanya dan akhlak mulia dapat menarik cinta manusia kepadanya. Jawapan Sayyidatina Aisyah yang disebutkan tadi amat singkat namun syarat dengan mutiara yang indah dan pedoman yang ampuh. Beliau mengaitkan Rasulullah dengan satu sifat yang universal yang mewakili seluruh sifat mahmudah yang ada. Memang tepat, akhlak Nabi adalah sememangnya Al-Quran. Jadi, hadirnya saya pada hari ini untuk berkongsi ilmu untuk kita umat Islam sama-sama ambil panduan dan pedoman daripada aspek akhlak berpandukan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah dalam kehidupan seharian. Tahukah hadirin dan hadirat bahawa akhlak merupakan salah satu faktor utama bagi mengukur kesempurnaan iman seseorang hamba seperti yang disabda oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang sangat pemurah. Setiap hari, baginda akan memastikan harta yang dimilikinya itu akan didermakan kepada fakir-fakir miskin. Rezeki yang diperolehi melalui pekerjaan yang dilakukan oleh baginda itu hanyalah sekadar untuk keperluannya sahaja, manakala selebihnya diberikan kepada mereka yang lebih memerlukan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan jauh daripada api neraka. Orang yang kedekut itu jauh dari Allah, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya orang yang bodoh tetapi pemurah itu lebih disayangi Allah daripada seorang abid yang bakhil. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua pula, contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh diikuti adalah sentiasa berlapang dada dan pemaaf. Sebagaimana dalam suatu cerita di suatu peperangan, seorang tentera musyrikin mengungkut baginda dan dengan berkata, "Siapakah di antara kamu yang dapat menyelamatkan engkau dari pedangku?" Allah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan tangan tentera musyrikin itu gemetar dan pedangnya pun jatuh. Kemudian, baginda mengambil pedang tersebut lalu berkata,
Siapakah kini yang dapat mempertahankan engkau daripadaku? Tentera musyrikin itu menjawab, ambillah nyawaku dengan cara yang baik. Rasulullah SAW diberi peluang untuk membalas dendam. Namun, baginda tidak melakukannya, bahkan meminta tentera musyrikin itu mengucap 2 kalimah syahadah. Kisah yang lain pula, semasa berdakwah di Taif, Nabi Muhammad SAW mengalami cedera akibat dibaling batu sehingga berlumuran darah oleh penduduknya. Tetapi tidak terdetik pun ke atas hati baginda untuk membalas balik perbuatan itu, walau ditawarkan oleh malaikat untuk menjatuhkan gunung atas penduduknya. Namun, baginda menolak, bahkan mendoakan kesejahteraan kepada penduduk kota Taif pula. Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tidak pernah berlaku keji, tidak pula mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak berbuat gaduh di pasar dan tidak pernah membalas dengan perkara tercela yang serupa. Akan tetapi, baginda seorang yang pemaaf dan pengampun. Hadis riwayat Ahmad. Puncak sifat pemaaf Nabi antara lain boleh dilihat bagaimana baginda memaafkan Wahsy yang baru memeluk Islam sedangkan ketika musyrik sebelumnya. Beliau membunuh bapa saudara baginda Sayyidina Hamzah radhiyallahu anha di medan perang. Di sini dapat kita lihat betapa pemaafnya baginda sedangkan ujian yang ditimpanya amatlah besar. Oleh itu, marilah semua umat Islam yang dimuliakan kita mencontohi sifat pemaaf baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketiga pula, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat berkasih sayang semua manusia. Apabila 2 atau 3 hari baginda tidak melihat salah seorang sahabatnya atau tidak bertemu di mana-mana, baginda pasti akan bertanya dan mencari mereka. Baginda akan menziarahi ke rumah sahabat tersebut tanpa rasa sombong. Malah, baginda bersolat, makan dan duduk bersama para sahabat. Hal ini kerana orang-orang mukmin itu seperti bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Juga ibarat satu jasad seperti sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang dan kecenderungan jiwa seperti perumpamaan jasad, iaitu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya, iaitu tidak boleh tidur dan demam. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan Muslim. Sudah terang lagi bersuluh, akhlak Rasulullah teramatlah indah dan sewajarnya dijadikan panduan serta pakaian seharian dalam kehidupan kita. Oleh itu, saya menyeru agar semua hadirin dan hadirat agar kita sama-sama mengamalkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita bersama. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Saudari Fatini atas perkongsian ilmu yang cukup padat sebentar tadi. Hadirin dan hadirat, marilah kita bersama-sama mengambil ibrah dan pengajaran berpandukan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya dalam kehidupan bersama-sama. Demikianlah tadi perkongsian hebat daripada panel-panel jemputan kita. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar daripada perkongsian ini dan terus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah agar dapat membina pribadi yang mulia sehingga menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat. Oleh itu, saya, Saudari Alisha, mewakili ketiga-tiga panel jemputan kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar perkongsian serta perbincangan kami ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kalian semua. Berjumpa kita lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam Malaysia Madani.